Saya actually dah lambat nak jumpa dengan member saya. Kalau tengok jam, lambat 10 minit lah. Tapi tak tahu ini traffic light ni macam mana. Sebab tadi saya rushing lah. Hantar ambil anak dari sekolah, hantar balik rumah, kemudian barulah nak jumpa kawan. Ingatkan boleh sampai lebih awal, tapi ada hiccups along the way. Minyak saya habis, jadi kena stop dekat kedai minyak kejap, top up minyak. Jadi itulah antaranya. Kadang-kadang kita janji, kita dah merancang, tapi sesuatu berlaku, kena lari dari timing sikit lah. So, terima kasih kepada yang sedang menonton vlog saya yang pertama. Kita nak cakap tentang apa? Tentang hustle. Hidup tidak selalu padu. Adakala langit cerah biru, awan putih gebu boleh bertukar menjadi sayu. Mendung hidup ini dengan awan kelabu menghentikan terik mentari dari terus membelenggu. Mendung tidak bererti hujan. Mungkin apa yang akan berlaku, tiada siapa yang tahu. Hujan mengaburi penglihatanku. Berehatlah jika perlu. Jangan berhenti dan putus asa. Terus maju. Okey, dah parking kereta dah sampai. Kita nak cari A-Trace. Saya tak tahu di mana A-Trace berada. Saya tak nak telefon, saya nak cuba jalan. Mesti dia ada tengah duduk dekat kedai kopi. Mungkin tengah minum kopi. Kopi O Siu Tai. Kopi O Siu Tai ada ke? Itu dia A-Trace. Yes. So right now, this is my bro A-Trace. Hari ni kita nak buat lain sikit. Kita buat vlog. Kita topik kita ini surprise saya tak pernah A-Trace. Sebabnya topik kita tentang hustle. Sejak COVID ni kan. Itulah, aku makan ni dalam kereta kau. Kau tengok. A-Trace, how do you actually adapt to this COVID bila tak ada show kan? Nanti kita akan cakap kat atas. Boleh. Sekarang for the first time A-Trace akan pergi ke studio. Ni studio aku kecil So jangan expect studio aku macam studio Yusuf Aslam ke Studio bro. Ini dia rumah AC rumah AC guys. Okay, saya dah masuk dalam studio. Jadi saya nak tengok reaction bro A-Trace. First time datang studio saya. Let me just open this ND filter ni. Terang sikit. Okay. So A-Trace, come on down. Waalaikumsalam. Tada. Guys. What do you think, bro? Ni rumah aku ni. This is wow. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres que brinda la vida y que nos hace tan feliz. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres, como acariciarte y conocerte de raíz. Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami. Bailabas como un ángel, me acuerdo de ese party. No lo hacías despacito, no eras como Daddy, eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari. Alright, hermoso y con timidez me gusta, y con esa sencillez que asusta. Sabes bien cómo es que es combi completa de cabeza a los pies. Okay, dah tadi bersama dengan Casey dan A-Trace. Sebenarnya saya tak beritahu A-Trace hari ni kita jumpa nak buat vlog motivasi vlog lah. Jadi terima kasih to my bro A-Trace. Terima kasih. Sama-sama. Thanks for having me to your new studio. Yes. Masya-Allah, power. My first celebrity guest lah untuk datang ke studio KC ni. A-Trace is seorang kawan yang dah lama saya kenal lah. Sejak zaman radio dulu. And then daripada acquaintance kan, kita jadi kawan lah because kita boleh klik, kita punya mindset sama kepala lah. Tapi ada certain saya disagree jugalah.
Especially aku. Especially his conspiracy theories. Casey hates my conspiracy theories. Yeah. But it's okay. Yeah. Ni masing-masing punya opinion. But it's good, you know. Sebab kadang-kadang kita kawan ni, kita tegur, kau ni jangan share benda gini. Oh yeah, dia very, you know, macam okay, I understand. Dia cuba weigh the thing, but dia akan argue. Kita kasih kita punya point, dia kasih point. At the end of the day, kita tengok lah. Kadang-kadang bagus lah, dia understand. Ada orang tak boleh. Cakap sikit maju. Susah. Jadi kawan tu, biarlah boleh ditegur kan. Jadi sama-sama akan boleh terus maju. So anyway, Atres, ni kita pun tahulah sekarang ini kan, vlog saya ni agak istimewa sedikit lah. Saya akan saya kalau boleh nak buat vlog ni dengan ada tujuan-tujuan jugalah. Tak semua vlog, tapi certain vlog ni saya akan buat dengan objektif mungkin objektifnya. Vlog kali ini semalam ataupun pada beberapa hari yang lalu ni, saya tercetus satu idea ni, di mana sebelum ni saya bukan nak bongkar, nak riak tapi ini ada part of the vlog. Jadi saya kena explain, kena jelaskan lah. Bila saya di rumah tu, tiba-tiba anak cakap lapar. Ayah lapar, I'm hungry. So saya macam terfikir tau, ini anak saya lapar What if kalau ada tengah COVID sekarang ni, anak orang lain lapar dan mak bapak dia tak dapat, you know, kasih dia makan. Kan mungkin ada yang ada pun nasi putih, kadang-kadang ada yang tak ada makan terus. Betul. So bagaimana agaknya? And then saya pun pergi ke Facebook dengan niat memanglah untuk membantu, tapi tak boleh ramai lah. Saya kata 3 orang pertama, kalau PM saya akan belanja anaknya makan. Tapi pastilah kalau belanja anak, mak lah. Tapi objektif saya untuk anak lah. Jadi ramai PM, daripada 3-5 orang Alhamdulillah. Dapat diberikan. Dan bila mereka berkongsi cerita-cerita mereka ni, ada yang anaknya istimewa, nak makan KFC. Ibunya terpaksa tidak dapat memberikan KFC itu, terpaksa macam delay tau. Nanti tapi dah lama tak dapat makan ni. Kerana suaminya kurang sihat, ada penyakit tertentu, penyakit kronik dan anaknya anak istimewa. Jadi bila saya dengar cerita macam tu, saya sedih lah. Macam kesian lah pada kita ni KFC berapalah sangat, tapi ada orang yang memang susah. Ini kita tak tahu. Kadang-kadang dia boleh main Facebook dia tak semestinya zaman sekarang dekat konteks Singapura susah lain. Awak tak boleh compare Singapura punya susah dengan third world country punya susah. Lain. Third world country memang tak ada internet, tak ada Facebook, tak ada handphone. You cannot compare. Jadi tercetus. Habis ada yang message anak dia ramai. Kan? Ada yang dari seberang tambak yang kata, Casey, saya ada anak 1, 2, 3, 4, 5, 6 anak. Dan anaknya birthday nak dekat sampai. You know, kalau boleh ini treat Kenon macam birthday anak dia punya treat. So these are the thing. Bila saya dapat memberikan, saya rasa macam ini adalah satu hasil yang dilalui oleh ibu bapa yang dalam kesusahan sekarang ini kerana COVID. Jadi saya rasa memang tepat sekali lah saya punya timing ni untuk interview anda. Walaupun anda ni bukan parents lah. Nanti lain kali saya boleh interview parents. Tapi hasil lah. Dia punya title hari ini dalam vlog saya, hasil. Untuk dapatkan hasil. COVID ni banyak benda terputus. Bukan saja artis, malah business. Sebagai seorang artis, seorang rapper yang dulu banyak boleh katakan job dekat Malaysia, anda sekarang ni dah tak ada income, tak ada show. Macam mana kau boleh survive ni, bro? That's a good one. Memang honestly it was macam stressful tau. Mula-mula padahal January, February dah flow dah bagus. Show kat Singapore. Things dah in plan tau. Sekali COVID datang. So what I do memang mula-mula macam buntu. Macam nak buat apa ni kan? Macam because on top of sebagai seorang artis buat music, jual lagu, I also ada business. I do cater untuk sekolah-sekolah program dan juga sideline business lah kan. So for me, I purposely ada 4 different types of business. So that macam line industry, so that kalau mungkin satu terjejas,
yang lagi 3 boleh backup. Tapi sekarang COVID ni dah bungkus 4. Kan? So all four ni memang so Idris seorang penggubah lagu, penggubah lagu, seorang artis, seorang rapper lah yang berkecimpung dalam bidang rap ni di Malaysia khususnya. Anda lebih di Malaysia dan juga kemudian Idris juga adalah seorang penyedia khidmat program-program khusus di sekolah. Saya seperti leadership training, leadership, cultural activity di sekolah lah. Sekolah-sekolah. Okay. Apa lagi satu? Logistics. Tu yang aku travel semua kan. Yes. Travel mana? Idris travel around the world untuk bagi satu tugas logistik ni lah. Jadi so now keempat-empat ni terjejas kerana COVID. Wow. So all your income sources ni habis. Instantly pintu tertutup untuk 4 tau. So income kau di berapa persen tu potong? Terpotong I would say 100% lah. 100% Because all 4 business semua tutup, memang 100% terpotong. So tu yang so bila income dah kena potong ni 100%, you used to earn that amount of money, setiap bulan dapat duit, show sana, show sini, ada program sekolah, sekolah kasih duit, lepas tu you ada some government project kan, yang dapat untuk hasil tambahan. Jadi sekarang semua dah tak ada. Pada masa tu ada tak macam rasa macam terfikir macam mana aku nak survive ni Saya rasa aku dapat anxiety bro. Sorry Idris memanglah, kalau kita cakap dia single kan, dia tidak ada tak banyak ada isteri, tak ada anak, tak ada banyak responsibility but sebagai seorang single yang pernah dapat income banyak ni, tiba-tiba kena sekat ni, and then asal atas hasil sendiri ni, so perasaan pada waktu tu mula-mula memang anxiety, macam lost, tak nak buat apa, buntu je. Itulah mulanya. What's worse is aku start kat Singapore. So tak boleh barang-barang, when aku balik Singapore, tak bawa barang-barang. Okay. So tak boleh buat kerja kat sini. So macam dekat Singapore ni macam buat apa So mulanya lah hobi baru. Hobi baru apa? Pancing. yang mendatangkan hasil ikan lah. Hasil ikan. Tapi dia ada perbelanjaan juga. So okay, dia kita gini tau. Yang hari pertama ingat lagi aku belanja beli set pancing kan. Terus pergi Changi, dapat pari, siakap. Terus macam wah, okay dapat rezeki makan ni kan. So tapi bagi aku yang bila kepancing tu, it's not just pancing ikan tau, tapi dia memberi aku waktu untuk memikirkan plan. Dia tenang kan, because tepi laut, it's just you and your rod and laut kan. So aku fikir and then aku realise that aku ada ramai kawan-kawan home based business. Aku juga ada kawan ramai yang driver, rider semua ni. So there's a demand because COVID kan, tak boleh keluar, everyone beli online. So aku mulalah start up small business yang kecil je. Kau baru start juga business ni? Kau tengok. Survive. Adapt to survive. So kau sekarang ada business baru lah? Yes. Tapi kecil je. It's just untuk makan je. No, the thing is, kau ada idea buat bisnes baru tengah orang COVID ni. Pancing bro. Lepas tu kau pandai, kau tengok opportunity. Opportunity ni orang perlukan delivery ni. Tell me more about your macam business. okay, dia kan ada home based business kan, ada issue semua kan lately kan. So macam I use that opportunity to macam to gather some context lah siapa yang ada home based business, and then they have their own clients, they do their own marketing lah. So aku basically just put together lah, okay, they will need delivery service. Kau collate everything ke? So aku collate. So I get ask my friends lah, yang driver, rider, korang nak tak kita aku start ni benda, kita buat sama-sama. So macam including aku juga buat delivery Okay. So it's not just them doing, aku pun turun padang. Saya tadi nampak interest turun padang dengan bag dia. Dia tengok video ni lah. So memang, so at the same time, because aku tahu how it feels, you know, macam at the same time also it's more income for me. So aku get jobs from home based business, then aku get this drivers and riders job. So in that way aku ada rezeki untuk diri aku, untuk makan. Then the home based business, they have support to deliver their business. Their business can be more efficient. And then yang tak ada job, diorang boleh buat delivery, diorang dapat income. So macam dia macam three-way thing. So I thought that macam everyone benefit from it. So dalam keadaan COVID Idris boleh menyesuaikan diri dengan creating, seperti yang kata pemerintah cakap lah, you have to create other opportunities. Sebab ada businesses, ada business ni akan pergi takkan kembali.
Betul. There are businesses that will go and will never come back. Yep. So right now kita kena sesuaikan keadaan. Kalau perlu anda bawa bisnes anda pergi ke platform digital, anda wajib melakukannya. Inilah masa paling sesuai. Sebabnya ramai sekarang tengah online. Even Netflix is gaining banyak sangat income. Hanya di Asia Tenggara ni saja mereka dapat meraih keuntungan lebih kurang 600 juta dolar USD. Banyak. Termasuklah ada beberapa lagi benda-benda lain yang dimaksudkan lah. Saya macam just terdengar sekali lalu tu. Wow. Dan Netflix nak meningkatkan lagi their footprint di Asia Tenggara ni, dan begitu juga dengan Disney. Disney pun sekarang dah pergi ada their own paid platform macam Netflix. Banyak filem-filem pun dah delay diorang punya release. Ada yang nak release dekat cinema tapi mereka release online. So ini yang kita katakan kita harus sesuaikan diri dengan keadaan. Kalau kita cakap nanti dia akan pulih, kita tidak tahu bila dia pulih. Tidak ada orang yang tahu. Banyak benda berlaku dan masihkah kita nak menunggu dekat sini? Masihkah kita nak tengok nantilah COVID dah berhenti, mesti boleh. Jangan. Inilah peluang. Okay. This is like a reset button untuk semua orang. Yes. So jadi ini bermakna this is the best time, masa yang baik untuk anda mulakan sesuatu. Sebab kalau anda tak mulakan sekarang, habis. Kedai nasi padang ada, aku beli. Nasi padang online. Sekarang ni saya nak order. Di sini ada nasi sambal goreng set, nasi ambeng set, rawon, nasi lemak, lontong kering, nasi jenganan. Wow. Ada side dishes, lemak pucuk ubi, lemak nangka, daging rendang, nasi putih, ayam lemak cili padi, ayam masak merah, limpa rendang, sambal telur burung, sambal kupang, sambal fishball. Meleleh Ailio Okey, saya nak order nasi sambal goreng set. Itu antara favourite lah. Nasi ambeng pun sedap sebenarnya. So, macam mana? Okey, saya order yang ni lah. Nasi sambal goreng set. Saya nak chicken. Okey, saya add. Dan saya nak makan tambah sikit telur burung lah. Alamak, telur burung. Dah lama tak makan telur burung, bro. Sedap telur burung Dia sambal telur burung dengan nasi. Tangan ni kena cuci dulu sekejap lagi Bagaimana pula dengan kawan-kawan yang interest kenal, kawan-kawan artis lah? Sama. Basically semua yang kalau kat Malaysia ada jual rumah, jual kereta. Seriously? That bad. Teruk gila. So dia sangat merisaukan because lagi macam kau cakap kalau kau somebody yang just nak tunggulah COVID habis kan. Memang takkan habis lah. You really have to adapt to this change. And then kau kena really guna peluang ni untuk kesempatan untuk ride on it to your advantage. So kau kena fikir think of things that you can do alternatively. Bagi aku tak perlulah nak ego artis tak boleh buat ni, tak boleh buat tu kan. So bagi aku as long as pendapatan itu halal, betul. Dan dapat sustain kenyangkan perut, family dapat makan, I think that's most important. Benar sekali. Jangan tunggu. Di sinilah Casey nak sentuh sikit lah dengan tajuk saya punya vlog pertama ni tentang hustle. So kalau anda rasa sekarang ini anda ada yang still tak affected by COVID, still maintaining gaji sama, dapat kerja macam biasa, dia tak rasa. But kalau anda rasa anda ada kenalan kawan-kawan, kawan tak pernah minta sebab ada members dia tak kami minta. Dia diam je, offer lah, just ask. Aku ada dah gantung something depan rumah kau tau. Itu untuk anak-anak kau makan lah. Bro, tak payahlah bro. Tak apa, aku dah gantung dah. Dia punya bersyukur, I tell you. Yes. Dia Alhamdulillah, awak punya rezeki, boom. Yes, melimpah ruah. Satu tu lah. Jangan lokek lah. Kalau kita ada lebih, saya selalu percaya dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Jadi kadang-kadang Allah nak uji kita ni. Aku kasih kau 10,000. 10,000 aku kasih kau ni. Kau nak tengok kau makan seorang ke kau makan dengan orang. Orang Melayu kita ni tak kuasa dari segi untuk dapat rebut peluang. Government kasih banyak grant. Betul. But
because of we have to siapkan banyak paperwork. Alah licin lah, nak kena masuk sini, nak kena buat ni. You know, government grant berapa kalau boleh lah kau share. You know, it is government grant what? Berapa yang kau dah dapat because you have a small business? Okay. Because I'm a self-employed, saya dapat 9,000. 9,000. Tapi 9,000 ni dia tak dia tak sekali government I need money okay, I give you. No. Apa yang kau kena buat untuk dapat 9,000? Paperwork dia, ya Allah. At first kan macam kita fikir 3 kali. Aku literally fikir 3 kali. Nak buat ke tak? Nak submit ke tak? Fikir balik 9,000 banyak tu. Kalau aku tak apply, tak dapat, memang rugi lah kan. Buat lah. So aku memang spend some time berjam lah. Settle tax, settle demi documentation, prepare ni, prepare tu IRAS, prepare bank statement, babu, send. Alhamdulillah lepas. Alhamdulillah. You see? So jadi ni satulah yang saya rasa harus akur. Okay, ni daripada kenalan-kenalan rapat saya lah. Yang mana bila ditanya tu kau tak apply. Alah sah licik lah nak tu nak ni. Ini peluang ni. Peluang. Tapi itulah satunya tentang orang kita ni, dia tak tahu dan dia tak nak bertanya. Yes. Jadi dia terus shut down. Tak tahu, okay, that's it. Yes. So tanya, make, nakkan duit, kita kena tunjuk effort. Takkan nak tunggu jatuh je. Orang Melayu kita memang rajin. Aku tak boleh sangkal. Mereka kau tengok ada yang sampai kerja part time 3 job betul, 3 part time. But sebab benda tu mudah untuk dikecapi. Yes. Straightforward. Benda yang complicated selalunya orang-orang kita ni agak macam malas. Susah lah, dah lah, tak apalah, tak kuasa lah aku lah. Kalau mentality macam tu, macam mana nak kita terus berjuang dalam COVID ni? Actually kan, contohnya macam aku yakin tentu ramai yang kena stay home notice tu lah. Yang ramai lah kan. So bila korang kena SHN tu, stay home notice, you can also dapat duit. Kau tahu aku bila sampai Singapore, serious bro, bila aku sampai Singapore stay home notice dapat duit. Wow. Bila aku sampai Singapore, stay 14 hari kan. So at first aku tak tahu ada fund tau. There's actually a grant untuk cover your everyday that you are being in the hotel. And that's based on $100 per day. 14 hari berapa? 1,400. Siapa nak kasi? Orang kerja sebulan 1,400. On top of this, ada lagi satu grant lagi. Pun kalau you kena SHN juga, because engkau stay kat hotel, engkau tak boleh buat apa-apa. So they have a grant to support you for not being able to work. $1,000. Nampak? Tapi tolonglah lepas ni jangan nak stay home notice. Nanti suruh cari aku. Kita pun tak tahu grant ni masih ada ke tidak. Because you have to find out first. Kita kena cari dulu. Okay, sekarang apa yang Casey share dengan Itres, tolong rajin find out dulu. Sebab apa yang kita bincangkan ini mungkin adalah grant yang telah pun diperkenalkan 2 bulan yang lalu. You know. And then baru-baru ini pun kita punya Deputy Prime Minister Encik Heng Swee Keat telah pun mengumumkan ada grant-grant tambahan lagi. Antaranya company-company di Singapura ni encourage, digalakkan untuk menggajikan local. Dan government akan bayar 25% of the salary. The rest the company will pay, you know. And this 25% government akan tolong bayar sampai 1 tahun. Wow. These are the thing yang baru diumumkan beberapa hari yang lalu. So these are the things kita kena take notice lah. Jangan terus shut down. Dan pekerja berusia 50 tahun, 55 tahun macam tu, government akan increase to 50%. Government akan tolong bayar. So government buat banyak benda. Ini saya kat sini bukan nak mengampu government. I'm just talking fact yang diumumkan. Betul. And benda ni dah memang ada. Cuma orang kita kadang-kadang dia macam alamak tak kuasa lah. Orang kita bukan malas tau, rajin cari kerja, betul. Tapi when comes to really making money, making use of the grant yang ada, itulah satu kita tewas. In fact hari ni mak aku baru send ada baru grant, supporting workers COVID-19 support grant dengan workfare special payment 3,000 dengan entah berapa ni. So bila nampak gini jangan terus macam licik lah. Korang kena literally pergi and tengok apa kriteria dia, apa dia punya requirement. Then kalau korang meet the requirement, just apply lah geng. Dan kadang-kadang kalau tak tahu kan tanya orang. Tanya orang sampai anda dapat. Dia ni malas nak layan, tanya satu lagi. Betul? Anda akan dapat kalau kita usahakan. Jadi don't forget waktu tengah susah ni kita nak hustle dengan cara yang bijak. Kalau anda hustle pun, anda kerja macam nak rak, padahal anda ni dulu pernah ada satu bisnes kecil-kecilan terpaksa tutup. You are a business owner. Seorang business owner patut
menerima sejenis grant oleh government. Jadi tapi dia adalah kriterianya, anda kena itu yang kena find out lah. Kena submit ni, submit tu, kena buat lah. Kena buat. Kalau betul. tu malas dan susah. Betul. Kalau malas macam mana nak grant your wish Jadi ini sedikit informasi lah terima kasih pada Idris yang sudi. Dan sebelum tu untuk Idris kepada mungkin yang sedang menonton yang tengah hustle juga, yang baru dibuang kerja, yang mungkin dalam keadaan kemurungan, kesedihan, apa nasihat Idris untuk mereka semua? Okay, bagi saya yang paling penting sekali, jangan give up. Inilah peluang untuk kita mengukuhkan lagi kita menjati diri kuatkan lagi kita punya jiwa untuk bekerja keras, kerja bijak, work smart, dan cari peluang. Because ni waktu ni yang kaya baik, everyone is not spare. Semua dah kira reset, macam Casey cakap, reset. So cari peluang ini untuk mulakan sesuatu yang baru, supaya when this is over, korang dah establish, and insyaAllah korang mungkin berjaya lepas ni. So gunakan peluang ini dengan sebaik mungkin. Jadi itu dia Bro Idris, selamat berjaya and pada bisnes anda yang baru ni ada fleet penat bro, fleet penat bro, ya Allah. Bagi yang those delivery driver, rider kat luar sana, memang aku sangat faham korang memang penat. Tapi itulah, have to do lah. And kau pergi on the road kan, macam really kau nampak banyak gila orang buat delivery. Tapi bagi aku yang dia punya cubaan untuk delivery ni actually is the on the road lah. Ingatlah kalau memandu ni, kadang-kadang saya pun marah juga macam tiba-tiba tapi saya cuba memahami dan saya cuba fikir baik je lah kenapa dia buat macam tu. Betul bro, kadang-kadang macam lorong overtaking lane overtaking lane, dia tukar lorong paling ujung tau. So aku nak masuk, dia pun nak masuk, tak apalah, dia masuk, dia tak serius masuk, lepas tu dia buat slow. Macam kalau kau nak buat macam ni speed, oleh kerana mungkin dekat depan kereta that lane tu yang dia ada tu, kereta tu was driving let's say 70 km per hour lah. Dia ni 70 lah, slow lah, 70, 65, 70. Dia pun tukar lorong, and dia tukar lorong, dia drive 80 km dekat 90 km per hour punya road. So dia drive 80, aku kat belakang dia macam alamak, sakit hati kan. Ya ampun, tapi all the way lah dia stay. Lepas tu terpaksa lah overtake kat belakang dia, overtake to the left, from the left kan. Lepas tu biasalah kita driver, kita akan tengok sekejap apa dia buat. Boleh berbual bro. Angkat tangan, ketawa-tawa cakap lepak, aduh sakit hati lah. Macam selamba je dia park road. Dalam hidup tak ada agensi dan tak ada, macam EQ dia ke laut. Tak lah, dia nak lepak, boleh lah tengah lah, lane tengah, jangan tempat overtaking lane kan. Simple as that lah. Aku tak faham. Itulah, nanti kita akan cerita pasal driver lah. Kita driver semua sama je actually. Tak kisah. Saya kadang-kadang pun kasih driver lain menyirap juga. Kau pun sama kan? Ada juga. Pasal aku bawa gila-gila juga. Jangan tak lah, gila tapi dia safe. Itu kan tengok cover line. Mana ada undang-undang bro. Mana ada orang gila safe? Orang gila orang gila kalau safe, dia tak gila nama dia. Tak, dia gini bro, macam sudah mengaku sudah. Kita tak lari dari kesilapan. No human is perfect. Saya pun kadang-kadang macam, alamak kenapa marah ni, high beam kan. Macam tiba-tiba dan sometimes isteri saya kan, awak dah lah awak. Okay, my wife is there. Okay, sabar. Saya akan lawan ego lah. Aku tak ada wife bro, tu masalah dia. So aku go je. Kau piara saka lah duduk belakang. Tres sudah lah tu. Tres sudah mau mampus macam aku ya. Okey lah. Jadi Casey nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sudah menonton. Ini vlog saya tentang hustle. Moga anda yang sedang menonton, yang sedang menghadapi segala rintangan dugaan ketika COVID ni, dapatlah menangani masalah anda itu. Dan insyaAllah lah kalau anda rajin, ada duit untuk anda ataupun geran-geran yang ada yang telah pun diketengahkan oleh pemerintah kita. Anyway, ini bukan sponsor oleh pemerintah. It's just by the way to the government agency. Kalau nak sponsor boleh lah. Yes. Jadi jumpa lagi dalam satu lagi episod Vlog KC. Yang ini menampilkan my bro Idris. Okay Idris, kalau nak jadi kau punya fleet macam mana? Just contact aku je kat Facebook. Kalau ada yang berminat, you can dekat Instagram lah. Follow me kat Instagram Idris ATREZ. Just PM, drop me a message ke apa, then insyaAllah aku akan reply.
Okey, tadi kita datang sini terang. Lepas kita rekod kita punya session itu vlog, saya pun tanya Idris tentang hasil, tiba-tiba dah jadi gelap. Tu lah. Cepat cepat waktu dah apa ni berubah Nampak? Dah gelap dah. Dah malam dah. Macam mana? And tadi kering bro, sekarang hujan. Basah. Hujan lah. Tadi panas terik. Okay. So anyway, actually Casey dengan Idris dah habis buat vlog. Kita nak continue buat satu lagi video. Terima kasih pada anda yang sudi menonton vlog Casey dengan Idris. Dan jangan lupa lah tekan butang subscribe dan follow Idris di IG Idris ataupun di Facebook. Yang penting kalau anda ingin mencari konten YouTube pun Idris ada. Yes, di mana Idris tu? React guys. YouTube saya Idris React. React. Okay. Yep. Idris React. ATREZREACT. Idris space React. Kita jumpa anda di lain episod untuk satu lagi video vlog bersama Casey. Bye bye. Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres